Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, muka surat 158. Kita baca balik daripada tajuk dia. Jangan terharu dengan pujian orang. Apabila ada orang yang memujimu, hendaklah anda merasakan benci di dalam hatimu terhadap pujian itu. Kemudian jika dia memujimu tentang apa yang ada pada dirimu, maka ucapkanlah Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melahirkan yang baik dan menutup yang buruk dari diriku. Tetapi jika ada orang memuji-mujimu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu, maka hendaklah anda mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, Ya Allah, Ya Tuhanku, janganlah engkau menghukumku sebab apa yang mereka katakan itu, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tiada mengetahui, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan itu. Adapun anda sendiri jangan suka memuji-muji orang, kecuali jika anda yakin dengan kepujian itu orang itu akan menambah cergas dalam melakukan yang baik-baik, ataupun memang dia seorang yang banyak kelebihannya namun dia tiada mengetahui yang dirinya itu seorang yang utama, lalu anda memujinya untuk mengenalkan kelebihannya itu kepada orang lain, tetapi dengan syarat anda terselamat dari bahaya dusta, dan dia yakni orang yang dipuji itu terselamat dari bahaya membangga diri dan terpedaya. Kemudian jika anda hendak menasihati seseorang dalam sesuatu perkara yang disampaikan kepadamu, hendaklah anda menariknya ke tempat yang sepi, tiada orang lain yang dapat mendengar apa yang anda bicarakan. Nasihatilah dia dengan lemah lembut, jangan katakan terang-terang selagi dia boleh faham dengan cara sindiran ataupun berseorangan ataupun metafor. Jika dia bertanyamu siapa yang menyampaikan perkara itu, janganlah anda beritahu orang yang menyampaikan perkaranya kepadamu, supaya tiada berlaku permusuhan di antaranya dengan orang itu. Kemudian jika dia menerima nasihatmu itu, hendaklah anda memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan terima kasih pula kepada orang itu kerana mahu menerima nasihatmu. Jika orang itu tiada mahu menerima nasihatmu, hendaklah anda kembalikan celanya kepada dirimu sendiri dengan berkata, wahai jiwa yang jahat, sebab engkaulah aku tiada diterima nasihatku, ataupun sebab engkaulah tiada diterima nasihatku. Lihatlah pada dirimu, mungkin engkau sendiri tiada melaksanakan syarat-syarat memberi nasihat dan adab tertibnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan kita pada pengajian yang lalu, kita dah bahaskan sedikit sebanyak, jangan kita suka untuk dipuji. La tafrah bil madh wa la tat'ab min adh-dham. Jangan kita suka bila orang puji, dan jangan kita penat apabila kita dicela ataupun disebutkan perkara-perkara yang buruk tentang diri kita. Bahkan kita sebutkan bahawa orang-orang salih ni suka apabila orang mengingatkan dia tentang keburukan diri dia. Salah satu imam di kota Baghdad, apabila dipanggil oleh seorang wanita dekat jalan, dekat di hadapan orang ramai, dia kata, ya murai, wahai orang yang suka menunjuk-nunjuk. Jadi dia pun berpaling kepada wanita tersebut dan dia mengatakan, wahai orang yang telah memanggil aku dengan nama aku sebenar, yang telah
nama itu telah dilupai oleh seluruh penduduk Baghdad. Iaitu bila perempuan tu panggil dia, wahai orang yang menunjuk-nunjuk, wahai murai, ini buat sesuatu perkara bukan kerana Allah, hanya nak menunjuk-nunjuk, maka imam tu dia puji kepada wanita tu sebab telah memanggil dia dengan nama yang telah dilupai oleh semua orang ataupun tidak diketahui oleh orang lain. Wa hakadha as-salihin, diorang suka, bahkan yakni mereka rasa bila dipanggil dengan nama-nama yang teruk itu, nafsu mereka akan cuba untuk kawal nafsu mereka dan tidak membalas. Naam. Kemudian jika dia memujimu tentang apa yang ada pada dirimu, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kalau memang betul ada perkara-perkara yang baik yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita nisbahkan perkara-perkara baik, sifat-sifat baik itu kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita kepada akhlak-akhlak yang baik. Naam, tapi kalau sifat yang dipuji itu tidak ada pada diri kita, maka ni doa yang dipanjatkan oleh salah seorang daripada orang saleh. Dia kata, ya Allah, janganlah engkau menghukumku sebab apa yang mereka katakan, yakni diorang puji aku dengan pujian yang baik, tapi sebenarnya benda itu tak ada pada diri aku. Jangan pula aku dihukum atas perkara yang tidak ada yang mereka sebutkan, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tiada mengetahui, yakni Allah dah tutup aib kita. Jadi diorang berbaik sangka dengan kita sebab Allah yang tutup aib. Tapi kalau Allah buka kekurangan kita, dibukakan aib kita, mungkin tak ada orang yang nak salam dengan kita, mungkin tak ada orang yang nak say hi dengan kita, mungkin tak ada orang pun nak berkawan dengan kita, tahu hakikat realiti hati kita. Tapi disebabkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup aib kita. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya ke atas hamba-Nya yang zahir dan yang batin, luaran dan dalaman. Antara nikmat daripada Allah, ditutup segala berapa banyak dosa yang telah kita lakukan daripada kita mumayyiz ataupun daripada kita baligh, akan tetapi ditutup segala kekurangan tersebut, ditutup dosa-dosa yang kita lakukan terhadap Allah. Kerana apa? Kerana sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sabaqat rahmati ghadabi, kata Allah Subhanahu wa taala, rahmat aku mendahului daripada kemurkaan aku. Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Naam, dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan itu. Satu hari Imam Abu Hanifah dia jalan dekat kota Baghdad, jadi orang puji dia, wahai imam, orang-orang seperti kamu ni sudah pasti tak tinggal qiyamul lail. Jadi Imam Abu Hanifah dia tahu diri dia kadang-kadang dia miss dan sebagainya, tapi dia berazam kerana dengan pujian orang ataupun kerana orang itu menyebut sesuatu perkara yang mana dia belum ada, jadi dia cuba sedaya upaya untuk lakukan perkara apa yang orang bersangka baik terhadap diri dia, sehingga sangat ada satu riwayat yang sangat famous yang mengatakan bahawa Imam Abu Hanifah ni solat subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun. Itu satu perkara yang masyhur, ma'ruf. Semayang subuh dengan wuduk isyak selama 40 tahun. La ilaha illallah. Kita kalau dapat cuba satu hari kan, last 10 days Ramadan selama 40 tahun tak tinggal. Last 10 days tu subuh dengan wuduk isyak, itu dah Masya Allah. Ataupun malam-malam ganjil dapat salat subuh dengan wuduk isyak, tu dah kita dah rasa Masya Allah. La ilaha illallah. Satu orang salih ataupun Syekh Abu Bakar bin Salim, satu orang alim, disebutkan bahawa beliau semayang subuh dengan wuduk isyak, dan di antara waktu isyak sehingga subuh tu apa kerja dia? Dia akan pergi ke kota Tarim daripada rumah dia dekat Inad, kurang lebih kalau naik kereta tu 15 minit tapi zaman dulu dia berjalan, dia jalan daripada kota Inad pergi ke Tarim. Kemudian dia akan pergi ke setiap masjid, yang mana pada waktu itu kurang lebih masjid dekat kota Tarim ada 360. Jadi setiap masjid dia solat sunat 2 rakaat. Jadi setiap malam solat dia, sunat dia setiap masjid tu 720 rakaat daripada solat. Dan kemudian dia akan memenuhi daripada kolam-kolam air, yang mana kolam air itu untuk binatang-binatang minum. Bila zaman dulu kan orang naik unta dan sebagainya, kuda ataupun keldai dan sebagainya, maka dipenuhkan air di dalam kolam-kolam. Dan kalau kita nak tahu betapa susahnya nak penuhkan air dekat negara Arab ni, kita dekat sini Alhamdulillah ada sungai, ada pipe apa semua. Dulu nak kena ambil air daripada perigi bukan dekat negara Arab, katanya 50 meter, 60 meter dan sebagainya. Jadi
bersusah payah untuk nak isikan air agar supaya nak datangkan manfaat kepada bukan hanya manusia, tapi kepada binatang-binatang yang ditunggang untuk pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sepanjang malam itu bersusah payah untuk mendatangkan manfaat kepada orang lain. Naam. Kemudian diajarkan kepada kita syarat, adapun anda sendiri jangan suka memuji-muji orang kecuali anda yakin dengan kepujian itu orang itu akan menambah cergas dalam melakukan kebaikan, atau memang dia seorang yang banyak kelebihannya namun dia tiada mengetahui yang dirinya itu seorang yang utama. Ini dua jenis orang kita puji. Satu orang tu kalau kita puji dia akan bertambah semangat. Contohnya macam Imam Abu Hanifah lah, orang puji dia dengan benda yang tak ada pada dia, dia jadikan satu kewajipan untuk dibangun malam. Maksudnya dia dengan pujian itu dia bertambah semangat untuk melakukan kebaikan. Ataupun orang tu dia orang yang baik tapi dia tak rasa diri dia ni baik, terlampau tawaduk, kurang lebihnya macam itulah, terlampau tawaduk sampai dia rasa macam diri dia ni tak ada apa-apa keutamaan. Jadi kita nak beri semangat kepada dia, nak ingatkan dia bahawa kau ni baik, bagus, kau buat ni, kau buat ni. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah. Sewaktu Nabi dapat wahyu balik ke rumah dalam keadaan takut, jadi Nabi kata aku akan hancur. Tapi Sayyidatina Khadijah ingatkan Rasulullah, ya kamu ni tak mungkin akan yakni dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tolong orang susah, kamu beri duit kepada orang yang tidak berduit, beri pertolongan, gunakan tenaga kamu untuk bantu orang dan sebagainya, agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak rasa down. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Tapi dengan syarat anda terselamat dari bahaya dusta. Maksudnya kita nak puji orang jangan lebih-lebih. Kalau nak kipas jangan over sangat. Maksudnya nak bagi semangat dekat orang sesuai dengan orang tu, dan kalau kita nak puji dia sesuai dengan kebaikan dia, jangan puji lebih-lebih daripada apa. Kerana apa? Kerana kita terjebak dengan dusta, yang mana kejap kita akan bahaskan tentang bahaya berdusta. Naam, dan dia yakin orang yang terpuji itu selamat dari bahaya membangga diri. Naam, kalau tak silap Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalau orang puji dia depan-depan, dia akan baling pasir kat muka orang tu. Maksudnya macam jangan pujilah maksudnya. Sebab tak semua orang akan terselamat daripada sifat bangga diri. Kita ni kena tak puji pun dah bangga diri, kan puji halas naik ke langit nanti. La ilaha illallah. Naam. Kemudian jika anda hendak menasihati seseorang dalam sesuatu perkara yang disampaikan kepadamu, kemudian kat sini disebutkan tentang adab-adab memberi nasihat. Adab-adab memberi nasihat sehingga nasihat itu mudah diterima oleh orang lain. Nah, nasihat ni daripada segi bahasa kita sebutkan sebelum ni, nasahat thawb, menjahitkan kain, iaitu benda yang terbuka, terkoyak, kita jahitkan. Jadi nasihat ni seakan-akan apabila aib seseorang itu terlihat, kekurangan seseorang itu terlihat, kita beri nasihat sehingga menutupi daripada aibnya. Kalau diterima daripada nasihat tersebut, kita bagi dia nasihat, dia terima nasihat itu, jadi kekurangan ataupun kesalahan yang dilakukan itu dapat ditutupi melalui nasihat. Nasahal asal dalam bahasa Arab, kalau perkataan nasaha tu digunakan untuk madu, maksudnya kita mengasingkan madu daripada dia punya apa, sarang dia lah, sarang madu. Maksudnya kita ambil pati dia tu, kita berikan kepada orang. Maksudnya bila kita beri nasihat, kita beri tepat apa yang dia perlukan. Sebab tu nasihat ni hanya diberikan apabila orang meminta. Orang minta nasihat, kita bagi. Orang tak minta nasihat, tak perlu nak beri nasihat kepada orang yang tak perlukan nasihat. Macam doktor hanya berikan ubat kepada orang yang memerlukan daripada ubat tersebut. Dan apabila menasihati seseorang, jangan sampai keburukannya itu terdedah kepada orang lain. Kita nak nasihat dia supaya dia berubah, tapi bukan untuk nak memalukan dia. Jadi kalau memalukan dia dah jadi bukan nasihat tapi fadhihat dalam bahasa Arab, iaitu mendedahkan aib orang. Jadi dekat sini disebutkan adab memberi nasihat ada 4. Yang pertama, nasihat secara sembunyi, iaitu sendirian. Dan kalau boleh kita tak guna perkataan yang direct, kita guna kiasan.
Kalau kita boleh guna kiasan, dengan kiasan itu, dengan bahasa isyarat ataupun kiasan, kita gunakan supaya tak menyinggung perasaan orang yang dinasihati itu. Nah, secara sembunyi dan sendirian. Kemudian yang kedua, dengan kata yang lemah lembut. Kita pun kalau beri nasihat tak suka kasar-kasar. Jadi bila kita nasihat orang, cuba sedaya upaya untuk gunakan bahasa selembut mungkin sehingga tidak mengguris hati dia dan dia dapat nampak kesalahan dia dan dia akan ingin untuk memperbaiki daripada kesalahan dia. Kalau kasar, nanti dia terasa dan dia tak nak terima pun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kemudian jujur dalam memberi nasihat. Maksudnya kita benarlah nak dia berubah, bukan hanya sekadar nak marah dan sebagainya. Yang keempat, menginginkan kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi nasihat tersebut. Maksudnya kita nak kebaikan untuk setiap orang, sebab tu kita seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat atas diri Rasulullah untuk melihat umatnya berada dalam kesusahan. Harisun 'alaikum, sangat bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi macam mana kita nak dapat sifat tu? Iaitu kita bila nak bagi nasihat, kita nak tolong orang, kita nak kebaikan datang pada diri dia dan dia terselamat daripada keburukan. Dan seperti mana yang dah disebutkan kalau tak silap di awal kitab ni, bahawa kebaikan yang terbaik adalah apabila seseorang itu yang jauh daripada Allah jadi kembali dekat dengan Allah. Orang itu tak sempurna ibadat dia, terutamanya ibadat-ibadat fardu. Dengan kita menasihati dia, dengan kita membimbing dia, ibadat fardu dia menjadi sempurna. Kemudian dia bersemangat untuk melakukan ibadat-ibadat sunat dan sebagainya. La ilaha illallah. Dan terkadang nasihat ini tak perlu dengan kata-kata. Kadang-kadang nasihat ini dengan kasih sayang yang kita tunjukkan kepada orang-orang yang jauh daripada Allah. Kerana kasih sayang yang kita tunjukkan kepada dia, lemah lembut yang kita tunjukkan kepada dia, hati dia menjadi lembut, ingin berubah. Jadi pada keadaan yang teruk, jauh daripada Allah, lalai daripada Allah, meninggalkan kefarduan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan lemah lembut yang ditunjukkan itu, dia boleh kembali menjadi baik. La ilaha illallah. Naam. Jadi hendaklah anda menariknya ke tempat yang sepi, tiada orang lain yang dapat mendengar apa yang anda bicarakan. Nasihatilah dia dengan lemah lembut, jangan katakan terang-terang selagi dia boleh faham dengan cara sindiran. Naam. Jika dia bertanya siapa yang menyampaikan perkara itu, janganlah anda beritahu orang yang menyampaikan perkaranya kepadamu, supaya tiada berlaku permusuhan di antaranya dengan orang itu. Adab juga. Bila orang kita nasihat satu orang, ini terutamanya untuk anak-anak ataupun kat madrasah lah kot kan. Tapi tak tahulah ada murid yang berani nak tanya ustaz, siapa yang bagi tahu ustaz saya buat salah ni? La ilaha illallah. Naam. Bahkan disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ataupun Sayyidina Ali bin Abi Talib, sebaik-baik manusia adalah man ahda ilayya uyubi, satu orang yang menghadiahkan kepada aku keburukan aku, iaitu mengingatkan aku tentang keburukan aku, maka itu orang yang paling khairun nas, iaitu sebaik-baik orang pada pandangan aku adalah orang yang mengingatkan aku tentang keburukan aku sendiri. Nah, sebaik-baik hadiah adalah apabila ditunjukkan kepada kita kesalahan kita. Manusia ni kadang biasanya nampak kesalahan orang lain dengan jelas, tapi kesalahan diri sendiri susah nak nampak. Dan kalau nampak nak berubah pun lagi susah. Kadang dah tahu dah kesalahan diri sendiri, tapi nak ubah tu akan makan masa, perlu mujahadah, perlu bersusah payah sehingga kita dapat ubah daripada kesalahan kita. Tapi kalau orang lain, kita bagi tahu dia sekali, kita expect dia terus berubah. Kita expect bagi tahu sekali dia terus berubah. Naam. Kemudian jika dia menerima nasihatmu, hendaklah anda memuji Allah dan mengucapkan terima kasih pula kepada orang itu kerana mahu menerima nasihatmu.
Jika orang itu tiada mahu menerima nasihatmu, hendaklah anda kembalikan celanya kepada dirimu sendiri dengan berkata, wahai jiwa yang jahat, sebab engkaulah aku tiada diterima nasihatku. Lihatlah pada dirimu, mungkin engkau sendiri tiada melaksanakan syarat-syarat memberi nasihat dan adab tertibnya. Bila orang tak terima nasihat kita, orang tak terima perkara-perkara baik yang kita sampaikan, salahkan perkara tersebut pada diri kita. Mungkin kita sibuk ajak orang melakukan kebaikan, kita sendiri tak lakukan. Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adakah kamu mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, akan tetapi kamu lupa diri kamu sendiri. Kita kadang kat rumah kan, sebagai ayah ke ibu ke, suruh anak tu buat ni, suruh buat ni, kita sendiri tak buat. Tapi yang sebaiknya kita buat, tak perlu nak cakap. Itu yang lebih baik. Wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di Taif, yakni bila Nabi menyampaikan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, tak ada orang yang sampaikan nasihat, yang beri dakwah lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apabila nasihat baginda itu tidak diterima, bahkan dicaci maki, bahkan dipersendakan oleh anak-anak kecil, bahkan dibaling batu sehingga tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah beredar daripada kota Taif, di luar Taif. Rasulullah berhenti dan Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ni orang ni dah buat zalim. Rasulullah nak bagi kebaikan, nak ingatkan dia, nak selamatkan dia di dunia dan akhirat. Cakap dengan percakapan yang baik, ajak dengan ajakan yang baik, tapi diorang menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Rasulullah cakap? Allahumma hdi qaumi. Nabi doakan yang baik-baik untuk dia. Dahlah Nabi doakan hidayah untuk dia, Nabi menisbahkan mereka itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf rahmahnya Nabi. Ni bukan orang yang beriman kepada Rasulullah, bukan orang yang taat kepada Rasulullah, bukan orang yang cinta kepada Rasulullah, tapi orang yang tak beriman kepada Rasulullah, yang menyakiti badan dan hati Rasulullah. Tapi Nabi masih lagi menisbahkan, Allahumma hdi qaumi, mereka ini semua kaum aku ya Allah, mereka ini semua umat aku ya Allah, berilah mereka hidayah. Kemudian Nabi minta lagi keuzuran daripada Allah, kenapa mereka sampai hati untuk melakukan perkara tersebut dengan kepada Rasulullah. Fa innahum la ya'lamun, sebab mereka tak mengetahui. Rasulullah punya sifat rahmah dan berbaik sangka dan menginginkan kebaikan kepada orang lain, hatta dalam keadaan macam tu, excuse, berdoa yang baik, kemudian tak menyalahkan mereka. Bahkan Nabi dalam doa yang seterusnya, Nabi mengatakan bahawa ni kerana kekurangan aku dan sebagainya. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita nak beri nasihat, jangan kita putus asa ataupun kita rasa orang ni tak nak dengar cakap kita, ataupun seperti yang mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah berputus asa, bahkan menyalahkan diri sendiri dalam perkara-perkara tersebut. La ilaha illallah. Naam. Antara yang disebutkan juga menerima teguran ataupun menerima nasihat. Kadang-kadang kita terasa dengan satu orang, kadang dia tak sedar pun dia buat salah. Contohnya, kadang kita pergi rumah orang, kita pergi majlis si fulan dan si fulan, kita bagi salam, kita nak salam dengan dia, kita nak cakap dengan dia, kadang-kadang dia buat macam tak layan. Kita pun terasa, kita pun cerita kat orang lain, aku pergi rumah orang tu, dia tak layan pun, dia buat dono je, buat dia. Mungkin dia tengah sibuk, mungkin ada banyak perkara yang dalam fikiran dia sehingga dia tak perasan pun. Kita pun sama juga, kadang-kadang bila kita tengah sibuk, kita tak perasan orang bagi salam kat kita, orang cakap dengan kita, tapi kita tak sedar. Wahakadha. Jadi dalam keadaan macam ni, kalau ada orang ingatkan kita, orang tegur kita, orang tu terasa dengan kau sebab kau tak beri layanan kepada dia, terima teguran tersebut dan cuba perbaiki keadaan kita. Dan tak perlu untuk nak mengetahui siapa yang tegur ataupun yang cakap benda tersebut. Kadang kita nak tahu, lepas tu siap orang tu. La ilaha illallah.
Akan tetapi teguran adalah agar supaya kita dapat memperbaiki daripada kesilapan kita. Dan seburuk-buruk kawan adalah kawan ataupun sebaik-baik kawan yang menunjuk kesilapan kita supaya kita dapat perbetulkan. Dan zaman sekarang ni susah nak dapat kawan yang jujur. Nampak kita buat salah, ingatkan kita. Nampak kita tak buat benda yang baik, diingatkan kita. Nampak kita buat perkara yang mungkar, diingatkan kita dan sebagainya. Kalau dapat kawan macam tu antara penasihat yang terbaik. Dan seburuk-buruk kawan yang nampak kesilapan kita, dibiar je. Biarlah dia. Sama ada dia tak kisahkan kita, wa imma dia tak nak kecikkan hati kita. Dia tak nak kecikkan hati kita sehingga maka tak betul. Apa yang dibuat tu tak betul. Kalau kita nampak orang buat salah, terutamanya kawan rapat, ahli keluarga kita dan sebagainya, kita betulkan dengan keadaan yang terbaik. Kerana kalau kita biarkan orang-orang yang dekat dengan kita buat salah, kawan-kawan karib kita buat salah, seakan-akan kita biar dia buat dosa, buat salah. Kita pun bersalah disebabkan kita biarkan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, terutamanya untuk pasangan dan anak-anak kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dosa. Maksudnya kalau dia buat salah, kita jangan biarkan. Kita nasihat, kita tegur, dan jangan penat untuk menegur ataupun menasihati. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan, jagalah amanah dan jangan sekali-kali berkhianat. Kemudian apabila ada orang mengamanatkan kepadamu atau mengamanatkanmu sesuatu, hendaklah anda menjaganya lebih dari menjaga harta sendiri. Hendaklah anda menjaga amanah baik-baik dan awas anda daripada sifat khianat itu. Nabi SAW telah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tiada iman bagi siapa yang tiada amanah. Baginda SAW bersabda lagi, thalathatun muta'alliqatun bil arsh, an-ni'matu taqul Allahumma inni bika fala akfur fala ukfar, wal rahimu taqul Allahumma inni bika fala uqta, wal amanatu taqul Allahumma inni bika fala ukhan. Tiga hal yang tergantung pada arasy Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat, dan dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau agar aku tiada dikufuri. Dan silaturrahim, dia pula berkata, aku berlindung dengan engkau agar aku tiada diputuskan. Dan amanah, dan dia juga berkata, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau agar aku tiada dikhianati. Hendaklah anda berbicara yang benar dan memenuhi janji bila berjanji, atau mengatakan sesuatu kepada orang lain kerana memungkiri janji dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan itu, termasuk tanda-tanda nifaq. Tersebut di dalam sebuah hadis, dalam sebuah sabda Nabi SAW, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik tiga: bila berbicara berdusta, bila berjanji memungkiri, dan bila diamanatkan berkhianat. Dalam sebuah riwayat yang lain ditambah dua lagi, iaitu bila berbuat perjanjian menipu, dan bila berselisih bertingkah laku buruk. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menyebutkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu untuk menyempurnakan amanah, an tu'addul amanah, untuk mengembalikan amanah itu ila ahliha, kepada tuan punya amanah. Ayat ini diturunkan, kata para ulama, diturunkan sewaktu berdekatan dengan Kaabah. Sewaktu Nabi SAW masuk ke kota Makkah, Nabi minta kunci Kaabah itu daripada tuan pegang, Uthman, kalau tak silap Uthman bin Maz'un. Jadi dia pada waktu itu belum memeluk Islam. Dia bukan orang Islam, tapi keluarga dia diamanahkan untuk pegang kunci Kaabah. Jadi bila Nabi ambil kunci Kaabah tu, salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita yang berhak untuk memegang daripada kunci Kaabah. Jadi mungkin tergerak dalam hati baginda Rasulullah untuk menyimpan daripada kunci tersebut. Akan tetapi diturunkan ayat,
tersebut, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan amanah itu pada tuannya, maka dikembalikan balik. Dan disebabkan itu berimanlah Uthman bin Maz'un, yakni dia mengetahui bahawa yakni Rasulullah yang lebih layak untuk pegang kunci Kaabah, akan tetapi dikembalikan, maksudnya orang Islam ni orang yang amanah. Maka disebabkan itu dia masuk Islam, bahkan kunci itu disebutkan oleh Rasulullah kepadanya bahawa kamu dan ahli keluarga kamu hingga hari kiamat akan menjaga daripada kunci pintu Kaabah. La ilaha illallah. Sifat orang-orang beriman adalah orang yang amanah, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab apabila harta karun daripada Rom dan Parsi dibawa ke kota Madinah, iaitu dia punya mahkota dan sebagainya dibawa ke kota Madinah, maka Sayyidina Umar mengatakan sesungguhnya orang-orang yang membawa daripada harta karun ini ke kota Madinah sesungguhnya orang-orang yang amanah. Maksudnya kalau dia nak buat lari, tapi diorang merasakan bahawa harta karun ini pun macam tak ada harga, tapi perlu dibawa kepada tuan punya, kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidina Umar, maka dibawa. Tidak dirasakan daripada perkara-perkara dunia ini lebih berharga daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi apabila orang amanahkan kepada kita, perlu untuk kita jaga, lebih baik daripada kita jaga harta sendiri. Naam. Dan amanah yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita adalah anggota tubuh badan kita. Allah berikan mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, kemaluan dan sebagainya, maka itu merupakan amanah yang lebih besar, yang lebih utama untuk kita jaga. Naam. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, istahyu minallah haqqal haya, malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar malu. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, kami malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, inna man istahya minallah falyahfaz ar-ra's wa ma wa'a, sesungguhnya sesiapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjaga daripada akal fikirannya ataupun kepalanya dan apa-apa yang berada di sekitarnya, iaitu jaga mata, jaga telinga, jaga lidah dan sebagainya, jaga akal fikiran yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wal yahfazil batn wa ma hawa, dan jaga perut, jangan sampai perkara yang syubhah, perkara yang haram masuk dalam perut kita, dan juga yang dekat dengan perut adalah kemaluan, jaga jangan sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah mereka sering, iaitu orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering ingatkan kematian, sehingga dengan ingat mati kita akan sentiasa berjaga-jaga jangan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dengan kita ingat mati, kita jaga jangan berada di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka al-hayata ad-dunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah dia meninggalkan daripada berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia, dalam keadaan dia lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keinginan dia itu untuk negeri akhirat dan bukan untuk dunia. Keinginan dia untuk negeri akhirat dan bukan untuk dunia. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa manusia ni dengan kelemahan dia, dengan kejahilan dia, dia menerima amanah yang agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kami telah menawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang untuk memikul daripada amanah. Apa amanah dia? Amanah dia adalah Al-Quran. Amanah dia adalah Al-Quran. Fa'abaina ayyahmilnaha, maka semua langit, bumi, gunung ganang tak nak menerima daripada tawaran tersebut. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha, dan mereka takut, tak mampu, kerana mereka takut tak mampu nak menunaikan hak-hak tersebut. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, akan tetapi manusia ni menerima daripada amanah tersebut. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula, maka sifat manusia ni dua. Dalam Al-Quran disebutkan innahu kana zaluman, sifat zalim, jahula dan jahil. Sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri mengatakan, ya Allah, ampunkanlah aku kerana kezaliman dan kejahilan aku. Siapa Sayyidina Umar Al-Khattab? Kalau ada orang
tak ada orang yang lebih adil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab setelah dia masuk Islam. Sehingga dia, walaupun dia menjadi khalifah pemerintah, dia boleh tidur kat mana-mana dia nak, bawah pokok, tak ada orang, tak takut orang bunuh dia, tak takut orang buat kesalahan kepada dia dan sebagainya. Jadi yang paling penting untuk kita jaga, amanah yang paling penting untuk kita jaga adalah tubuh badan kita, sehingga Nabi SAW mendoakan cahaya untuk setiap bahagian daripada anggota tubuh badan. Dalam doa yang dibacakan oleh Rasulullah selepas solat sunat subuh, sebelum solat fardu subuh, Nabi doakan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi qabri nura, ya Allah jadikanlah dalam hati aku cahaya, dalam kubur aku cahaya, dalam tulang aku cahaya, dalam darah aku cahaya, dalam sendi aku cahaya, dari depan aku cahaya, daripada belakang, kiri, kanan, atas, bawah dan sebagainya. Dan jadikanlah aku cahaya, kerana apabila ada cahaya maka tidak akan ada dosa ataupun kegelapan, yang mana dalam erti kata memelihara daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memohon agar supaya kita tidak mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini tentang nikmat akan mohon perlindungan daripada Allah daripada orang-orang yang tidak mensyukurinya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada orang yang tak mensyukuri nikmat itu sendiri akan mohon daripada Allah agar supaya orang yang tak mensyukuri nikmat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim akan memohon agar supaya Allah menghukum orang-orang yang tak jaga silaturahim. Juga amanah akan memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang-orang yang berkhianat itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan mereka bergantung pada arash. 3 hal yang tergantung pada arash Allah Subhanahu wa taala: nikmat, silaturahim dan juga amanah. Maka ini 3 perkara yang sangat penting. Nikmat perlu untuk disyukuri, silaturahim perlu untuk dijaga, dan amanah perlu untuk dipikul dengan sebaiknya. Sebab itu amanah ni tidak diminta. Kita tak minta, orang Islam kita tak minta memikul amanah, tapi kalau kita diberikan, kita cuba sebaik mungkin. Dalam riwayat kalau tak silap ada disebutkan bahawa siapa yang meminta untuk menjadi ketua, seakan-akan nak minta amanah tersebut, maka ianya akan menjadi beban buat dia. Tapi kalau dia diberikan amanah, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul amanah. Jadi kita tak minta. Bahkan seorang sahabat Nabi minta untuk memikul amanah, maka tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Kemudian hendaklah anda berbicara dengan benar dan memenuhi janji bila berjanji atau mengatakan sesuatu kepada orang lain, kerana mengingkari janji dan tidak mengindahkan apa yang dikatakan itu termasuk tanda-tanda nifak. Idza haddatsa kadzaba, bila berbicara berdusta. Jadi dusta satu perkara yang sangat berat, yang mana Nabi bila ditanya, ya Rasulullah, adakah orang yang beriman itu boleh tergelincir melakukan dosa besar seperti berzina? Nabi kata, ya mungkin. Kemudian Nabi ditanya lagi, adakah ya Rasulullah, adakah orang yang beriman itu melakukan dosa besar seperti minum arak dan sebagainya? Nabi kata, na'am, mungkin. Kemudian Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, adakah orang mukmin itu berdusta? Nabi kata, tak mungkin. Tak mungkin orang yang beriman itu berdusta. Walaupun zina dengan minum arak itu dosanya besar, tapi bahaya berdusta itu lebih teruk daripada bahaya dusta dan daripada zina dan minum arak. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita daripada segala dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dalam erti kata melindungi kita daripada berterusan melakukan dosa-dosa yang kecil. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang-orang yang berdusta itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang berdusta itu adalah orang yang tidak beriman, waliyadzubillah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, alaikum bisidq, hendaklah kamu bersifat benar, berkata benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, kerana kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan, kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seorang ke dalam syurga.
hendaklah kamu berusaha untuk bercakap benar, bersifat jujur, sehingga kamu ditulis oleh Allah daripada golongan orang-orang yang benar, as-siddiqah. Seperti Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, orang yang pertama yang membenarkan dan jujur, title yang first yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-Siddiq. Wa iyyakum wal kadhib, dan berjaga-jaga, berhati-hati jangan sampai kamu berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, kerana berdusta ini akan membawa kepada dosa besar, dan dosa itu akan membawa kepada api neraka, dan seseorang itu berusaha untuk berdusta sehingga dia ditulis oleh Allah sebagai seorang yang pendusta. Waliyadzubillahi tabaraka ta'ala. Ada satu program, kalau tak silap saya diberitahu, ada satu orang ni punya dusta tu dah jadi satu perkara yang normal, sampai dia tak pergi universiti, dia boleh tipu, dia tak pergi universiti, dia boleh tipu dia punya graduation day, lepas tu parents dia tak boleh nak, macam dusta tu dah jadi something yang macam tak ada rasa bersalah langsung kan, macam tak ada salah langsung nak cakap benda yang tak betul tu, and macam dia dah plan dah, macam dah ada skrip, semua benda dia boleh tipu. Ajib. Yang disebutkan oleh Rasulullah, apa tu, yahdi ilal fujur yataharra kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Yani dia berusaha untuk nak tipu sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang pendusta. La ilaha illallah. Dan cerita-cerita zaman sekarang ni banyak cerita-cerita yang mengarah kepada itu. Perkara-perkara yang buruk-buruk dijadikan macam perkara yang baik lah. Keluar daripada jail lah, forgery lah, itulah, inilah, penipuan lah dan sebagainya. Dah terlampau banyak kita lihat sebagai perkara-perkara tu, dah tak nampak macam teruk sangat, punya banyak disebarkan dalam cerita-cerita. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan jangan suka bermuka-muka. Nah, wa idza wa'ada akhlafa, dan bila berjanji mungkiri janji. Dan antara janji yang telah ditetapkan oleh Allah adalah waktu salat kita. Waktu salat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau kita mampu untuk jaga waktu salat kita, insya-Allah kita akan dapat jaga daripada temu janji kita yang lain. Tapi kalau kita tak jaga temu janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan lain pun lebih teruk. Ataupun kadang-kadang kita dengan temu janji dengan lain kita jaga, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita ambil ringan. Jangan suka bermuka-muka, hendaklah anda menghindari diri dari bermuka-muka dan suka bertengkar, kerana keduanya itu selalu menyempitkan dada dan merunsingkan hati, dan kerananya akan berlaku permusuhan dan berbenci-bencian. Jika anda orang yang mahu bermuka-muka atau bertengkar dengan anda, jika ada orang yang mahu bermuka-muka atau bertengkar dengan anda sedang kata-katanya memang benar, maka wajarlah anda menerima yang benar itu daripadanya. Sesungguhnya yang benar itu memang wajar diikuti. Tetapi jika apa yang ditengkarkan itu tidak benar, maka sebaiknya anda tidak memperdulikannya sahaja, kerana dia itu seorang yang jahil. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berkata di dalam firman-Nya, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. La ilaha illallah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa aku tidak pernah berdebat dengan orang yang alim kecuali aku akan menang. Aku tidak pernah berdebat dengan orang yang jahil kecuali dia akan menang. Orang yang ada ilmu, orang yang alim, dia ada basis, maksudnya dia ada dia tahu mana yang betul, mana yang tak betul, dan dia akan cuba untuk cari yang betul. Jadi apa hujah-hujah yang dibawa oleh Imam Syafi'i semuanya betul dan kuat, maka dia nak Imam Syafi'i menang. Tapi orang yang jahil, dia punya point untuk berdebat bukan untuk menang, bukan untuk nak cari kebenaran, tapi hanya untuk menang. Jadi apa-apa yang boleh menyampaikannya kepada kemenangan, dia akan buat. Sama ada menipu ke, sama ada nak putar belit ke, sama ada dengan marah ke dan sebagainya, maka dia akan lakukan. Dan berdebat ini bukanlah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi menyebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Tuhan kamu, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut dan dengan peringatan yang baik, maksudnya dengan ceramah-ceramah yang baik dan sebagainya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalaupun perlu untuk berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Maksudnya bukan dengan nak menjatuhkan orang lain, tapi dengan mengemukakan hujah yang benar dan yang tepat. Maka menegak, setengah orang kata rasa dia kena tegakkan agama dengan berdebat. Berdebat ini hanya bila kita rasa mendatangkan kebaikan dengan orang tersebut. Maksudnya kalau orang tu betul nak terima kebenaran, maka kita berdebatlah dengan dia. Maksudnya kita kemukakan hujah-hujah. Tapi kalau dia bukannya nak terima kebenaran, dia saja je nak panas, nak buat kita marah ataupun nak test the water dan sebagainya, maka tak perlu nak berdebat dengan dia. Lebih baik untuk berdiam diri. Kerana maka menegakkan kebenaran ataupun menegakkan sunnah Nabi bukan dengan perkara yang berlawanan dengan sunnah Nabi. Kadang kita rasakan kita nak tegakkan kebenaran, kita nak protect sunnah Nabi SAW, tapi kita buat dengan berdebat dengan cara yang bukan diajarkan oleh Rasulullah. Maka tak betul. Nak protect agama dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, nak jaga kemuliaan agama dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Naam. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling daripada orang-orang yang jahil. Kalau kita berada dalam kebenaran, biarlah orang yang tidak yang nak berdebat tu, kalau dia berasaskan dengan kemarahan dan kejahilan dia, biar je dia nak bising-bising, khali. Lama-lama dia akan senyap. Naam. Kemudian Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, jangan banyak bersenda gurau. Wahai saudaraku, hendaklah anda meninggalkan pergurauan sama sekali. Tetapi jika sekali-sekala anda hendak bergurau atas niat hendak melapangkan hati seorang Muslim, iaitu menggembirakan mereka, maka janganlah sampai anda berkata kecuali yang benar sahaja. Nabi SAW telah bersabda, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idatan fatukhlifuhu. Jangan engkau bertengkar dengan saudaramu, dan jangan ajak dia bergurau, dan jangan engkau membuat sesuatu janji lalu engkau memungkirinya. Maksudnya jangan bertengkar, jangan bergurau banyak-banyak, dan jangan membuat sesuatu janji yang kita tak boleh tepati, khususnya kepada kanak-kanak. Kadang-kadang kita cakap dengan anak, kita nak bagi tu, kita nak bagi ni, lepas tu kita delay, kita pun lupa. Tapi dia ingat yang ayah ni dah banyak kali dah ni dia cakap, tapi dia tak buat. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan dia agar supaya dia berdusta ataupun dia tidak menepati daripada janji. Kalau kita nak buat sesuatu, kita buat terus, tak perlu nak cakap. Latih diri kita ni untuk tak memberi harapan ataupun memberi janji kepada seseorang. Kalau kita teringin nak buat, okey, khalas, kita setkan dalam kita punya fikiran kita nak buat benda tu, maka kita buat. Tapi jangan beri harapan ataupun jangan tabur janji yang kita tak mampu untuk menepatinya. La ilaha illallah. Disebutkan antara Nabi yang sangat, semua Nabi menepati janji, tapi berlaku kepada Nabi Allah Ismail, kalau tak silap, dia ada appointment dengan satu orang, dia tunggu dekat tempat tu lebih daripada seminggu kalau tak silap, nak menunggu orang tu datang. Sebab apa? Sebab dah cakap nak berada di situ, jadi dia tunggu sampai beberapa lama, sampai orang tu tak datang, tapi orang tu tak datang. Nak menunjukkan betapa dia jaga perkara-perkara yang terkait dengan janji. Naam, dan jangan banyak senda gurau kecuali yang benar. Nak berlawak jenaka tak jadi masalah selagi mana ianya satu perkara yang benar. Tapi zaman sekarang dah jadi senda gurau benda yang tak masuk akal pun. Orang pun tak boleh nak faham dekat mana dia punya senda guraunya, dekat mana dia punya lawaknya. Mush ma'gul, ni tak boleh masuk akal, tak tahu macam mana boleh sampai macam tu.
apa yang dimaksudkan dengan senda gurau. Tapi sekali-sekala kita bergurau untuk nak relaxkan the mind, tak jadi masalah. Bahkan orang-orang salih ni dia orang suka bergurau, terutamanya bila dalam perjalanan dan sebagainya. Jadi relaxkan keadaan kan. Dalam perjalanan, dalam journey kadang kita penat dan sebagainya, jadi kita bergurau. Kalau tak silap ada riwayat yang mengatakan yakni bersenda gurau dalam perjalanan itu ada sedekah, lebih kurang macam tu. Kemudian hendaklah anda membesarkan kaum muslimin dan menghormatinya, terutama sekali orang yang mempunyai kelebihan seperti para ulama, para orang saleh, orang yang berpangkat dan orang tua yang berambut putih dalam Islam. Awas jangan anda mengancam seseorang muslim atau anda menakut-nakutkannya, mengejek-ngejeknya, mengejinya atau anda memandangnya rendah, kerana semua ini termasuk akhlak yang buruk dan perbuatan yang tercela. Nabi SAW telah bersabda, bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahul muslim, memadailah seseorang itu dikira jahat apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Memuliakan orang-orang Islam ini satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam hatinya ada kalimat yang agung, iaitu la ilaha illallah. Bahkan berkata satu orang alim, satu orang saleh, dia kata, kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahaya yang ada pada seorang pendosa yang mana dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka kamu akan terperanjat dengan cahaya yang akan keluar daripada hati dia disebabkan kalimat la ilaha illallah. Itu orang yang dosa, apatah lagi orang yang banyak buat baik, apatah lagi orang-orang yang banyak buat baik. Maksudnya orang yang hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tak ada amalan lain, itu pun kita kena memuliakan dia sebab dia ada kalimah yang agung dalam hati dia. Apatah lagi orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian dia istiqamah dalam amalan dia, kemudian dia istiqamah dalam meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, kemudian dia orang yang alim ataupun orang yang salih ataupun orang yang datang daripada keturunan orang alim ataupun keturunan orang salih dan sebagainya, maka dalam Islam sentiasa memberikan hak-hak ini kepada kemuliaan kepada orang Islam. Dan kita lakukan segala perkara ini, muliakan mereka, bukan sebab nak mengagungkan mereka berlebih-lebihan, tapi kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dilaknat ataupun tercampak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kerana dia tidak mengagungkan apa yang Allah suruh dia agungkan. Allah suruh dia muliakan Nabi Adam, tapi dia tak buat. Padahal pada hakikatnya suruh sujud kepada Nabi Adam. Kalau ikut logik kita kan, sujud tu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kerana sujud itu merupakan perintah daripada Allah, maka pada hakikatnya kita taat kepada perintah Allah Subhanahu. Jadi bila kita muliakan orang alim, kita muliakan orang saleh, kita muliakan orang-orang yang ada nisbah, ada kebersambungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan adab mereka, sama ada dengan akhlak mereka, sama ada dengan ilmu mereka, sama ada dengan pertalian darah mereka, maka pada hakikatnya kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan nak berlebih-lebih dalam menyanjung orang ni ataupun, tapi kerana taat, kita taat perintah Allah, sebab tu kita mengagungkan dia. Wah kata. Tapi kadang-kadang orang tak faham kan, dia kata, oh kenapa kita manusia sama kan, kenapa nak lebihkan orang ni, kenapa nak orang alim ni kena, orang nak cium tangan sampai over dan sebagainya, sampai cium kaki pun ada. La ilaha illallah. Hatta zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada sahabat yang nak muliakan Rasulullah cium tangan sampai cium kaki. Tak adalah nak suruh buat macam tu pun, tapi maksudnya kadang-kadang orang mengungkapkan sifat cinta dan memuliakan orang itu sampai lakukan perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak boleh nak bayangkan. La ilaha illallah. Dan kalau nak belajar kasih sayang ni, kita tengok sahabat Nabi lah, sahabat-sahabat Nabi SAW punya mereka sayang kepada Rasulullah, maka mereka sanggup melakukan banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak terfikir pun nak buat. Kita tak boleh nak bayangkan orang cinta kepada seseorang sampai dia sanggup minum darahnya orang tersebut. Kita tak boleh nak bayangkan orang tu punya cinta kepada seseorang sampai dia sanggup minum, maaf cakap, air yang kotor keluar daripada
daripada Rasulullah tak kotor lah maksudnya, tapi maksudnya ikut logik akal, kalau kita berada di zaman tersebut mungkin kita pun tak akan lakukan perkara tersebut. Tapi kecintaan mereka yang luar biasa, sampai mereka tak nak Rasulullah itu disakiti walaupun sedikit, walaupun mereka berada dalam keadaan yang teruk, dah nak mati dah. Itu kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakala. Nah, jadi kita belajar untuk memuliakan setiap orang, dan kalau kita boleh merasakan setiap orang tu macam Nabi Khidir ataupun Sayyidina Khidir alaihissalam, kita bayangkan semua orang macam Khidir alaihissalam. Maksudnya kekasih Allah, wali Allah. Kita bayangkan semua orang lebih baik, dan kita rasa diri kita yang paling teruk. Jadi dengan kita merasakan diri kita ni tak ada apa-apa, tak layak untuk dimuliakan, tak layak untuk dipuji. Jadi bila tak ada orang puji, kita tak rasa apa-apa. Bila orang cela caci kita, kita pun tak rasa apa-apa, sebab memang kita rasa tak layak. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas yang mengarang kitab Ratibul Attas, satu hari dia berjalan nak pergi solat Jumaat, maka dekat kota Hadramaut ni rumah dia bertingkat-tingkat kan, dia satu tingkat tu satu bilik, jadi rumah-rumah dia tinggi-tinggi. Jadi orang tengah sapu nak buang habuk daripada tingkap, jadi orang tu tuang habuk kena Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, nak pergi solat dah cantik-cantik putih apa semua kan. Lepas tu dia kata apa, dia kata orang yang layak untuk dibakar dalam api neraka kalau kena debu habuk, kotoran, tak ada masalah, sebab dia merasakan dirinya lebih layak untuk kena api neraka, waliyadzubillah. Dia rasa diri dia banyak dosa, banyak salah, sepatutnya dia kena benda yang lebih teruk daripada itu. Tapi bila kena benda yang lebih ringan, jadi dia tak rasa apa-apa. Wahakata. Nah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memuliakan setiap orang lain, khususnya orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang yang lebih berumur daripada kita, khususnya orang tua yang berambut putih dalam Islam. Maksudnya daripada muda sampai ke tua dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Secara khusus di syaibatil muslim ni maksudnya daripada dia muda sampai ke tua, tak ada perkara lain yang dilakukan kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Tapi secara umum kita hormat setiap orang yang lebih kita kasihi orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang lebih berumur daripada kita, kita sayangi orang-orang yang lebih muda daripada kita, dan sebagainya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung. Awas jangan anda mengancam seseorang muslim. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ni kita akan ada pengajian kitab peringatan umur insan. Hadirin hadirat dijemput hadir bagi yang berkelapangan insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.